عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jamaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini seperti yang kita rancangkan dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kita akan memulakan pengajian tadabbur suratul Sajadah. Pagi ini kita akan membincangkan tentang latar belakang surah Sajadah, kelebihan surah As-Sajadah, segmentasi surah Sajadah dan beberapa maklumat-maklumat yang berkaitan, yang mana insya-Allah pada pagi ini tuan-tuan perlu menggunakan semaksimal yang mungkin pendengaran tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah besok seperti yang dirancangkan, saya akan membawa nota yang sedang diproses insya-Allah. Baik, kita tengok latar belakang suratul Sajadah. Surah Sajadah surah yang ke-32, susunannya di dalam surah Al-Quran. Kalau surah Yasin surah yang ke 36, As-Sajadah 32. Dalam Al-Quran, surah Sajadah berada di antara surah Luqman. Maknanya sebelum jumpa surah Sajadah, kita jumpa dulu surah Luqman. Selepas surah Sajadah, kita akan menemui surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Dari sudut kajian para ulama, bahawasanya kalau mengikut kepada bentuk penceritaan dan sebagainya, surah ini adalah surah yang ke-73, diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Tapi yang turun ni tuan-tuan tidak muktamad, kerana ini adalah berdasarkan kajian daripada para ulama. Kemudian dikatakan ia turun selepas Allah menurunkan suratul Nahl. Suratul Nahl ni ini adalah surah lebah. InsyaAllah nanti kita akan sampai kepada surah lebah. Surah ini dia sama macam suratul Kahfi, sama macam surah Yasin. Ia adalah surah Makkiyah. Dia adalah surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Bilangan ayatnya ada 30. Maknanya lebih sedikit daripada surah Yasin. Surah Yasin 83 ayat, surah Sajadah 30 ayat. Ini menunjukkan bahawa daripada 110 ayat kita belajar, 80 kepada 30. Dari sudut juzuk, ia berada pada juzuk yang ke-21. Kalau tak silap saya, juzuk yang ke-21. Bilangan muka surat adalah 3. Maksudnya dia ada 3 muka surat yang bercetak. Ini bermakna kalau kita gabung suratul Kahfi ada 12 muka surat, kita gabung dengan surah Yasin ada 6 muka surat, kita campur surah Sajadah ada 3 muka surat, maknanya kita dah belajar sebanyak 1 juzuk. Dari sudut muka surat di dalam Al-Quran, ia berada pada halaman 415 sampai 417. Itu latar belakang surah As-Sajadah secara umum. Sekarang kita bincang dari sudut kenapa suratul Sajadah ini 30 ayat dipilih dengan nama As-Sajadah. Kenapa ambil pada nama sujud sajadah tu? Maka mengikut sebahagian daripada pendapat para ulama, kerana Allah Ta'ala nama tu sebenarnya diambil daripada ayat. Ada satu ayat dalam suratul Sajadah, ayat itulah yang kita sujud sajadah tu. Yang kita kalau kita baca, kita sujud tilawah ataupun kita sujud sajadah tu. Tiap-tiap pagi Jumaat kita akan sujud sajadah. Ayat tu nombor berapa? Ayat tu nombor 15. Okey, ayat nombor
15 kita akan jumpa tentang ciri orang yang beriman ni. Kalau dia dengar ayat Quran, dia faham ayat Quran, dia akan cepat-cepat kharru, dia akan merebahkan dirinya sujada, dia akan sujud. Sebab tu dalam ibadat solat adanya sujud. Sebab tu sujud ni di antara perbuatan solat yang melambangkan kepada ketundukan kita kepada Allah. Sebab itu salah satu waktu, salah satu tempat doa kita yang sangat mustajab di dalam solat adalah ketika kita sujud. Tempat yang kita paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud. Maka suratul sajadah ni, kata para ulama, kenapa dipilih as-sajadah? Kerana kerana diambil daripada kisah orang yang benar-benar beriman. Okay, itu dari sudut nama suratul sajadah. Nanti kita akan bincangkan pada ayat yang ke-15. Apa kelebihan suratul sajadah? Kelebihan suratul sajadah, dapatan saya, mungkin saya tak jumpa atau mungkin tuan-tuan jumpa, tuan-tuan tolong kongsikan. Dapatan saya suratul sajadah ini mengikut bacaan dan rujukan, kelebihan dia yang pertama adalah ia dibaca oleh Nabi SAW pada pagi Jumaat. Dan alhamdulillah Masjid Taqwa ni memang dia setakatlah duduk berada di Masjid Taqwa ni memang jaranglah tak baca surah sajadah dengan surah Al-Insan pada rakaat solat subuh. Cuma isunya adalah kenapa Nabi memilih surah dalam banyak-banyak surah dalam Quran, surah sajadah nak dibaca pada pagi Jumaat. Itu isu dia. Kenapa dalam banyak-banyak surah, kenapa surah Insan dibaca pada pagi Jumaat? Ini kita akan rungkaikan setelah tuan-tuan memahami surah sajadah dan juga surah Al-Insan. Nanti kita akan sebutkan sedikit daripadanya. Tetapi bayangkan punya mulianya surah sajadah dengan Insan ni, Nabi memilih untuk dibaca pada hari yang terbaik, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni adalah penghulu bagi segala hari. Maka itu menunjukkan kepada kelebihan surah sajadah. Yang kedua, surah sajadah ni dipilih oleh Nabi adalah untuk dibacakan sebelum Nabi tidur. Maknanya pagi baca sajadah Jumaat, dan juga setiap malam sebelum Nabi tidur, Nabi akan memilih dua surah ni. Surah apa? As-Sajadah dengan Al-Mulk. Okey, kita tengok. Nombor satu ni mana dalil dia? Nombor dua, mana dalil dia? Okey, yang pertama dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau sebut saja riwayat Bukhari, tak dinafikan kesahihannya. Yang mana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kalau salat fajar, iaitu salat subuh hari Jumaat, Nabi akan membaca Alif Lam Mim Tanzil, maknanya suratul Sajadah, dan juga Hal Ata 'alal Insan, iaitu surah Al-Insan. Tapi tak wajib ya tuan-tuan perempuan yang baca. Tapi bimbang nanti takut tuan-tuan faham, kena baca ni sajadah dengan Al-Insan ni. Tak wajib tuan-puan ya. Jangan pegang ia kepada wajib. Tapi kalau mampu, bacalah dua surah ini pada pagi Jumaat. Selepas ini, selepas belajar habis 30 ayat, tuan-tuan akan solat pada hari Jumaat pagi rakaat pertama, tuan-tuan akan rasa macam seronok sangat apabila tuan-tuan faham mendengar imam baca. Mungkin kita tak akan terasa, alamak, rasa pendek je lah, sebab kita faham dia. Okay. Kemudian dalil yang kedua yang Nabi baca sebelum tidur adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi, riwayat Imam Ahmad An-Nasai, yang mana kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW dia tak akan tidur melainkan dia membaca surah As-Sajadah dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Menariknya Al-Mulk 30 ayat, Sajadah 30 ayat. Kenapa sebelum tidur Nabi membaca kedua-dua surah tersebut?
InsyaAllah nanti kita akan rungkaikan setelah tuan-tuan mempelajari suratul Mulk. Jawapan dia, kena belajar dulu suratul Mulk dengan sajadah. Nanti kita akan buat perbandingan, persamaan antara dua isi kandungan tu. Tuan-tuan kena ingat ya, sunnah Nabi, perbuatan Nabi, kalau Nabi baca, Nabi suruh, mesti ada sebab. Kerja kita lah untuk mencari sebab tersebut. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sedia maklum dalam surah As-Sajadah adanya sujud. Sujud apa? Adanya sujud sajadah. Okey, dalam Quran sujud sajadah bukan hanya dalam surah Sajadah ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Semua sekali dalam Quran tuan-tuan akan jumpa 15 tempat adanya sujud sajadah kalau tuan-tuan baca di dalam solat. Surah yang pertama yang tuan-tuan akan jumpa dulu susunan dalam Quran, suratul Al-A'raf, ayat nombor 206. Dan surah yang terakhir ada sujud sajadah, surah Al-Alaq. Okey. Daripada 15 surah tersebut ni ada sujud sajadah, surah sajadah, surah yang ke-10 ada sujud sajadah berada pada ayat yang ke-15. Okey. Nak tahu kenapa Nabi suruh kita baca surah sajadah? Nanti kita akan sebutkan sedikit daripadanya dan tuan-tuan pun sedia maklum tentang bacaan sujud sajadah. Ni nanti saya akan bacakan ketika mana kita sampai pada ayat yang ke-15. Kita akan kupas kenapa kita baca lakas sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu. Nanti kita akan kupas pada ayat yang ke-15. Okey, kita masuk sedikit penerangan. Sikit je tuan-tuan puan-puan. Penerangan kenapa dibaca pada pagi Jumaat. Kalau sekadar nak kata sujud sajadah, kami datang masjid Taqwa ni hari Jumaat ni ramai datang sebab nak sujud sajadah. Kalau kerana sujud sajadah, itu tidak kuat sebenarnya. Sebab surah lain pun ada sujud sajadah. Kenapa? Okey. Para ulama, mereka mengkaji, mereka menemui antara alasan dia adalah, kalau tuan-tuan pernah mendengar hari Jumaat ni, apa kelebihan dari Jumaat? Dalam hadis Nabi kata, dalam hadis ini riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad, sabda Nabi SAW, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumaat. Tengok ya. Okey. Pada hari Jumaat Adam diciptakan. Pegang maklumat ni. Hari Jumaat, waktu itulah Adam diciptakan oleh Allah. Tuan-tuan kalau belajar kisah Nabi Adam, ruh yang Allah tiupkan kepada Nabi Adam itu, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ruh itu Allah jadikan ia ditiup pada hari Jumaat ba'dal asri, selepas solat asar, antara asar kepada waktu maghrib. Jadi kenapa dengan hari Jumaat ni? Sebab tu kalau kita nak kempen supaya orang datang awal masjid hari Jumaat, apa kelebihan hari Jumaat? Antaranya hari itu adalah manusia pertama yang Allah ciptakan untuk hidup ke muka bumi ni, Adam. Allah ciptakan hari Jumaat. Okey, lepas tu panjanglah cerita dia yang lain lah. Adam mati hari Jumaat ditiup sangkakala dan sebagainya. Apa berkaitan dengan surah Sajadah? Apa berkaitan dengan surah Insan? Antaranya dalam surah As-Sajadah nanti kita sampai kepada satu ayat yang Allah bagi tahu kepada kita bahawa permulaan penciptaan manusia itu daripada tin, iaitu daripada tanah. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 7. Maknanya waktu kita solat subuh pagi Jumaat, kita baca surah Sajadah, sampai kepada ayat ni Allah ingatkan imam, Allah ingatkan makmum. Ingat macam mana manusia mula-mula Allah ciptakan daripada tin, daripada tanah. Maknanya dalam surah Sajadah cerita pasal Nabi Adam.
Nabi Adam dicipta pada hari Jumaat. Baca surah Sajadah pada pagi Jumaat. Nanti kita akan kupas dekat ayat nombor 7. Nanti kita akan bincang. Ada 5 jenis tanah yang Allah telah ciptakan Nabi Adam. Salah satu fasa 5 tanah tu, salah satu daripadanya adalah daripada tin. Kan Allah kata allazi, kita ambil ayat hujung tu, wa bada'a khalqal insani min tin. Allah kata dan dimulakan kejadian manusia berasal dari tanah. Siapa manusia kat situ? Siapa manusia kat situ? Nabi Adam. Lepas tu kita dengar hadis, oh, hari Jumaat Nabi Adam diciptakan. Pagi Jumaat baca surah Sajadah, ada cerita pasal permulaan manusia. Apa perkaitan dia? Perkaitannya cerita tentang kejadian manusia. Kenapa ada sujud sajadah? Sujud sajadah adalah ketundukan kita kepada Allah. Allah nak suruh kita tunduk. Hebat ke kamu, mulia ke kamu, pangkat kamu tinggi mana, kamu kena ingat asal kamu adalah daripada tanah. Nampak tak? Kenapa dibaca surah Sajadah pada pagi Jumaat? Allah nak recharge kita. Allah Taala nak ingatkan asal usul kita. Lepas tu pula, kalau kita baca surah Insan, Allah Taala mula-mula lagi surah Insan, Allah dah apa? Allah dah ingatkan kita ni adalah daripada air mani yang bercampur. Jadi surah Insan, Allah cerita tentang keturunan anak Adam. As-Sajadah pasal Adam, Al-Insan keturunan anak Adam. Dua-dua tu Allah cerita tentang kejadian dia. Okey, kalau kita tengok surah Insan, ingat tak ayat ni? Nombor 2 kan? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Allah kata sesungguhnya kami telah menciptakan manusia bermula daripada setitis air mani yang bercampur. Air mani perempuan bercampur dengan air mani lelaki. Nanti waktu kita sampai pada ayat surah Sajadah, ayat nombor 7 Sajadah, nanti kita akan terangkan ada 4 fasa air mani yang Allah cerita di dalam Al-Quranul Karim. Nanti kita akan ceritakan. Tapi secara mudah kalau tengok gambar ni, ini adalah suratul Mu'minun. Ingat lagi kita ada bawa suratul Mu'minun dalam surah Yasin. Ada 7 fasa kejadian manusia ni. Kalau surah Sajadah yang nombor 1 tu, daripada tanah. Yang gambar nombor 2 tu adalah nutfah air mani, itulah surah Insan. Jelas Muhammad? Itulah kita. Sedar ke tak sedar kita ni sebenarnya siapa di sisi Tuhan? Kita pijak di bumi dia, kita pinjam udara dia. Itu yang pagi Jumaat Allah minta kita tunduk pada Allah, pasrah kepada Allah, rendahkan diri kamu kepada Allah. Dengan apa? Ingat asal usul kamu semua. Okey. Kemudian kita pergi kepada intisari utama surah Sajadah. Mudah saja, saya tak mau cerita panjang. Surah Sajadah ni yang pasti dia membicarakan tentang rukun iman. Dia cerita tentang bab aqidah, cerita tentang iman. Cerita tentang iman, cerita apa? 3 benda ni. Dia sama macam surah Yasin. Kita akan jumpa nanti ayat yang mula-mula Allah Ta'ala nak paparkan kebesaran dan keagungannya. Macam mana dia mentadbir daripada langit ke bumi, bumi naik ke langit. Allah akan cerita nanti. Lepas tu yang kedua, kita akan jumpa cerita pasal kerasulan. Dan yang ketiga, kita akan jumpa pasal hari kiamat. Dan segmentasi surah Sajadah. Okey, saya ada letakkan dia punya, daripada kumpulan-kumpulan ayat tadi ada maklumat apa. Okey, contohnya macam ni. Ayat nombor 1 sampai ayat nombor 3 Allah cerita pasal Rasul. Okey, naik ayat nombor 4 sampai ayat nombor 9 Allah cerita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak susunan ayat? 3 ayat pertama fokus pasal Rasul.
Naik ayat keempat, kelima, keenam sampai 9, cerita tentang keesaan Allah melalui kekuasaannya. Naik ayat 10 sampai ayat nombor 12, Allah ingatkan tentang hari penghidupan semula. Lepas tu Allah pun ceritakan, nak tahu tak masa hari kebangkitan semula tu manusia ni jadi apa? Jadi pada ayat 12 sampai 14 Allah cerita tentang orang kafir. Lepas tu ayat nombor 15 sampai 17 Allah cerita tentang orang yang beriman. Dan penutup dia, mudahkan cerita dia, penutupnya kita akan kembali mengetahui tentang tauhid, kekuasaan dan hari kebangkitan. Dan kita pun adalah sujud sajadah. Okey, sujud tilawah. Okey, tuan-tuan, kalau mampu kalau boleh sujud sajadah, sujudlah. Apa kelebihan dia? Antaranya tengok hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, apabila anak cucu Adam membaca suratul sajadah, maka syaitan akan mengasingkan dirinya sambil dia bernangis. Syaitan ni dia tak suka anak Adam sujud sajadah. Jadi kalau anak Adam dia sujud sajadah ataupun dia sujud tilawah, syaitan ni dia akan menangis. Kenapa dia menangis? Dia kata, aduhai celakanya aku, dia kata. Dia kata, ya waili, dia kata celakanya aku. Anak cucu Adam ni dia diperintahkan untuk sujud. Mereka sujud, maka mereka dapat syurga. Sedangkan aku pernah diperintah untuk sujud, laku aku menolak untuk sujud, maka bagiku adalah neraka. Tapi bukanlah syaitan ni dia insaf, tak. Dia maksudnya dia tahu dah diri dia memang akan dapat kecelakaan. Tapi anak Adam ni Masya Allah, walaupun hanya sujud sajadah ataupun dalam sujud tilawah, dia baca, dia sujud, maka syaitan akan menyesal melihat apa yang berlaku kepada dirinya, tidak berlaku kepada anak-anak Adam. Itu seberingkaslah. InsyaAllah besok kita akan masuk kepada membincangkan 30 ayat surah Sajadah. Sebenarnya apa objektif dia? Tapi saya rasa semasa kena terangkan sikit hari ni, boleh dan habis dah. Saya ambil masa lebih sikit boleh tuan-puan Okey, sikit saja. Okey, kita tutup dengan mengetahui sebenarnya surah Sajadah ni nak apa? Allah minta kita buat apa? Okey, jawapan dia, kesimpulan dia daripada 30 ayat tu nanti, sebenarnya Allah nak bimbing kita semua. Yang baca ayat 1 sampai ayat 30, Allah nak bimbing kita supaya apa? Tunduk, takut dan bergantung harap yang tinggi kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa kena tunduk pada Allah? Kenapa kena ikut Allah? Kenapa kena berharap kepada Allah? Kerana Allah itulah yang menciptakan. Bukan sekadar dia cipta, dia juga mentadbir. Dia mentadbir apa? Al-alamin, sekalian alam. Itulah tujuan surah Sajadah. Maka simbol kepada ketundukan, maka kita semua pun sujud ketika membaca, ketika sampai ayat surah Sajadah. Itu yang kita akan kupas. Kenapa kita kata Allahumma laka aslamtu, kita baca pada bacaan sujud Sajadah. Okey, jelas saudara perempuan? Maknanya kalau tuan-tuan boleh ikut daripada ayat 1 sampai 30, moga-moga kita semakin hari semakin tunduk pada Allah. Kita makin dekat kepada Allah. Kita akan rasa diri kita ni tak ada apa pun di sisi Allah, melainkan Allah minta kita apa? Tunduk pada dia. Okey, jadi moga-moga tuan-tuan nampak sedikit sebanyak hala 7 pembelajaran tadabbur ringkas surah Sajadah. Ia berbeza dengan surah Yasin kita belajar pada minggu yang sebelum ni. Okey. Besok saya akan berikan nota pada tuan-tuan perempuan, tapi sebelum kita belajar, nanti saya nak kongsikan tuan-tuan satu ilmu yang menarik nak faham Al-Quran. Nanti kita akan belajar pembuka dan penutup bagi surah Sajadah. Saya akan buktikan pada tuan-tuan ada 5
pembuka dan penutup yang boleh kita ambil. Ni dia panggil kaedah belajar cepat. Nak cepat habis kan? Ke macam mana? Salah satu ilmu dia belajar pembuka dan penutup. InsyaAllah nanti saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam nota tu ada. Tuan-tuan jangan bimbang. Semua maklumat yang saya sampaikan ini ada pada nota yang bercetak ataupun dalam nota soft copy yang saya akan edarkan hari ini. InsyaAllah. Saya mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Saya pun ambil waktu lebih pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita doakan semoga Allah sentiasa memberikan kita rasa minat, kita dapat iman kita semakin bertambah kepada Allah, iman kita semakin bertambah kepada ayat-ayat Quranul Karim. Semoga Allah rahmat kita, Allah berkat kehidupan kita, dan Allah sentiasa membimbing kita agar sentiasa berada pada siratal mustaqim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله تكون الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sidang jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dapat menyambung pembelajaran kita tadabbur surah As-Sajdah, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kemudian seperti biasa kita akan menyenaraikan pengajaran-pengajaran ayat dan juga tindakan-tindakan yang kita perlu ambil setelah kita memahami ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk kita sama-sama mengambil manfaat. Ini sekadar maklumat tambahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita nak melihat dari sudut pembukaan dan penutupan ayat-ayat di dalam surah As-Sajdah. Dalam erti kata lain, kalau kita nak memahami sesuatu surah di dalam Al-Quran, kita boleh melihat susunan ayat yang awal dan susunan ayat yang terakhir. Jadi sesiapa yang ada nota, tuan-tuan boleh lihat muka surat yang ke-18. Tajuk dia pembuka dan penutup bagi surah As-Sajdah. Okey. Pembuka dan penutup surah As-Sajdah yang saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ada 5 sudut yang kita boleh lihat daripada kaedah kita melihat pembuka dan penutup. Okey. Yang pertama, kalau kita melihat pada ayat yang kedua, permulaan surah As-Sajdah, kita mendapati Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimanakah Al-Quran itu Allah turunkan. Maknanya dekat ayat yang kedua, Allah memberitahu kita tentang penurunan Al-Quran daripada Rabb sekalian alam. Menariknya tuan-tuan, apabila kita lihat pada penutupan surah As-Sajdah, iaitu pada ayat yang ke-23, Allah menyebut juga tentang penurunan Alkitab, tetapi dekat sini dia menyebut tentang Allah yang menurunkan kitab Taurat. Jadi apabila kita buat kombinasi antara pembuka dan penutup, kita mendapati isu yang sama tentang penurunan wahyu. Kalau kita melihat pada sudut yang kedua, okey, kita boleh rujuk ayat yang kedua juga, tetapi kita melihat dari sudut Al-Quran yang Allah turunkan itu, ianya tiada keraguan padanya. Maknanya pada ayat yang kedua, pembukaan ayat ini Allah memberi fokus kepada isi kandungan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Okey, jika kita melihat kepada penutupan surah As-Sajdah pada ayat yang ke-23, kita mendapati di hujung surah Sajdah juga Allah menyebutkan bahawa tidak perlu ada rasa ragu
untuk melihat kepada isi kandungan kitab Taurat. Jadi kita dapati kombinasi pembuka cerita tentang tiada keraguan pada isi kandungan Al-Quran, begitu juga tiada keraguan pada isi kandungan kitab Taurat. Kalau kita melihat pada sudut yang ketiga, pada ayat yang ketiga surah As-Sajadah, kita mendapati Allah menyebutkan bahawa Al-Quran ini fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk. Manakala pada penutupan surah As-Sajadah, iaitu pada ayat yang ke-23, Allah juga menegaskan bahawasanya kitab Taurat ni juga sebenarnya adalah sebagai apa? Sebagai memberikan hidayah. Menarik kita dapati pembuka dan penutup memberikan perbincangan yang sama tentang wahyu yang Allah turunkan adalah sebagai memberikan hidayah. Manakala pada pembukaan yang keempat, maksudnya dari sudut pembukaan yang keempat, kita mendapati pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah As-Sajadah ini boleh lagi kita jadikan ia sebagai pembukaan, kerana dia masih lagi berada pada 10 ayat yang awal. Yang mana pada ayat yang ke-10 Allah menyebutkan tentang ada manusia di dunia ini yang dia sangat ragu. Dia merasakan bahawa mustahil Allah Ta'ala boleh menghidupkan mana-mana manusia yang telah pun mati. Itu pada pembukaan. Apabila kita merujuk kepada penutupan, iaitu pada ayat yang ke-28 dalam surah As-Sajadah, maka kita mendapati sekali lagi Allah ulang balik pada topik ayat yang ke-10. Allah ulang kembali pada penutupan, iaitu isu mereka sering bertanya kepada Nabi SAW tentang hari yang manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat sudut yang kelima pada kaedah pembukaan dan penutupan surah, kita akan dapati bahawasanya manusia yang dia ingkar tentang berlakunya ada hari kebangkitan, iaitu pada ayat yang ke-10, manakala pada penutupan Allah menyebutkan bahawasanya apa yang mereka ingkari ketika hidup itu, mereka tak percaya boleh hidup kembali. Tapi ketika kita lihat pada penutup, iaitu pada ayat yang ke-29, Allah menjelaskan bahawasanya apa yang mereka ingkari ketika di dunia itu sebenarnya telah dibuktikan bahawasanya ia adalah benar. Maknanya kalau kita belajar kaedah melihat pembukaan, kita belajar dari sudut kaedah penutupan, kita mendapati bahawa susunan ayat dalam sesuatu surah ini sebenarnya bukan dia hanya disusun tanpa makna. Tetapi kalau kita melihat kaedah ini, pendekatan ini, kita mendapati ia seperti ada topik-topik yang tertentu yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Jadi kalau kita ada usaha melihat pembukaan dan penutupan, insya-Allah kita akan mendapati bahawa Al-Quran ini benar-benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kan pada susunan ayat permulaan dan penutupan pun memberikan kita maklumat-maklumat yang sangat menarik, seperti mana yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Jadi kalau tuan-tuan ada waktu, tuan-tuan boleh gunakan pendekatan yang sama ketika mana tuan-tuan membaca surah Fatihah boleh, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dan begitulah surah-surah yang panjang. Tuan-tuan akan dapati bahawasanya ada sesuatu mesej yang Allah nak sampaikan dengan kita membuat gabungan maklumat pada pembukaan dan penutupan bagi setiap surah, seperti mana surah As-Sajadah. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan pada keterangan ayat yang pertama. Jadi, sesiapa yang mempunyai nota yang bercetak,
saya minta untuk tuan-tuan buka muka surat yang ke-29. Muka surat nombor 29. Jadi sesiapa yang dia memiliki nota yang berbentuk soft copy, tuan-tuan boleh lihat pada slide yang ke-57. Slide yang ke-57, 58. Okey, seperti biasa, pagi ni saya akan bacakan ayat ini terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Okay. Alif, Lam dan Mim. Okay. Surah As-Sajadah ni tuan-tuan, Allah memulakan dengan mengemukakan 3 huruf hijaiyah, iaitu huruf alif, huruf lam dan huruf mim. Okey. Perbahasan tentang huruf-huruf abjad yang dimulakan oleh Allah di dalam Al-Quran telah pun kita terangkan, telah pun kita ulas ketika mana kita belajar ayat yang pertama dulu, sewaktu kita mempelajari tadabbur surah Yasin. Oleh yang demikian, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, seboleh-bolehnya tuan-tuan melihat kembali nota surah Yasin pada keterangan dan tafsiran ayat yang pertama. Sebab dalam surah Yasin Allah pun memulakan dengan menggunakan 2 huruf hijaiyah, huruf ya dengan huruf sin. Surah Sajadah ni pendekatan yang sama, cuma bezanya Allah gunakan 3 huruf hijaiyah, huruf alif, huruf lam dan juga huruf mim. Jadi untuk ulasan kenapa Allah gunakan permulaan surah Sajadah dengan huruf-huruf abjad, maka tuan-tuan kena kembali merujuk kepada nota surah Yasin pada ayat yang pertama. Okey, dari sudut makna apa itu alif, apa itu huruf lam dan apa itu huruf mim, kita serahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dari sudut hikmah, kenapa Allah memulakan dengan huruf abjad? Hikmahnya ada. Seperti mana yang pernah kita sebut ketika mana kita membincangkan penggunaan huruf ya dan huruf sin pada surah Yasin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk melihat kembali perbahasan pada ayat yang pertama surah Yasin. Okay. Seperti biasa, apakah pengajaran yang kita boleh ambil pada keterangan ayat yang pertama surah As-Sajadah? Okay, pagi ni kita akan melihat 2 sahaja pengajaran yang boleh kita bicarakan kerana waktu kita ni agak terbatas. Jadi pengajaran yang pertama, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui bahawasanya makna alif, lam dan mim tu apa. Kita katakan bahawa hanya Allah saja yang mengetahui makna yang sebenar-benarnya. Kenapa kita serahkan kepada Allah? Kerana huruf hijaiyah ini, huruf-huruf abjad ini, dia termasuk di dalam kategori ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ni maknanya ayat-ayat yang samar-samar dia punya maknanya. Dalam Al-Quran dia ada 2 jenis sebenarnya kategori ayat. Ada ayat yang berbentuk al-muhkamat, ada ayat yang berbentuk mutasyabihat. Jadi para ulama meletakkan huruf abjad alif, lam dan mim ini di bawah kategori ayat-ayat yang kita tak jelas sebenarnya maknanya apa. Jadi tindakan jalan yang paling baik, kita serahkanlah makna huruf alif, huruf lam dan huruf mim ini pada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu adalah pengajaran yang pertama. Okey, kita lanjutkan pada pengajaran yang kedua. Okey, pengajaran yang kedua yang kita dapat belajar bahawasanya tiada mana-mana makhluk Allah yang dia mampu untuk buat
ayat yang sama macam Al-Quranul Karim. Seperti mana yang pernah kita jelaskan bahawa Allah pernah mencabar mana-mana manusia, termasuk Allah pernah mencabar jin itu sendiri. Bergabunglah dengan manusia untuk dia reka, dia buat satu surah yang sama seperti Al-Quranul Karim, menggunakan huruf alif, huruf lam dan huruf mim. Maka sudah pasti tidak ada mana-mana makhluk yang dapat membuat sama seperti mana ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah penerangan yang ringkas bagi pengajaran ayat pertama seperti mana yang telah pun kita sebutkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada tindakan apa yang boleh kita lakukan. Okey, yang pertama, seperti yang kita kaitkan dengan pengajaran, maka kita serahkanlah maksud sebenar huruf abjad itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nombor dua, kita kena meyakini bahawa apa saja ayat yang Allah gunakan di dalam Al-Quranul Karim, walaupun menggunakan huruf-huruf abjad, pasti ada sebab, pasti ada hikmah yang tertentu yang Allah hendak sampaikan kepada kita. Dari sudut makna, kita tak tahu. Tapi dari sudut hikmah, kajian para ulama, ada hikmah-hikmahnya yang tertentu. Jadi untuk mengetahui hikmahnya apa, seperti mana yang saya sebut pada peringkat awal tadi, sila rujuk kembali kepada hikmah penggunaan huruf abjad pada keterangan ayat yang pertama bagi surah Yasin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tadabbur ringkas kita surah As-Sajdah ini pada keterangan ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua adalah ayat yang masih lagi Allah memberikan tumpuan kepada membincangkan tentang Al-Quran. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Okey. Tanzil, maksud tanzil iaitu turunnya Alkitab, iaitu merujuk kepada Al-Quranul Karim. Jadi Allah mengatakan turunnya Alkitab, iaitu turunnya Al-Quran, la raiba fihi, tanpa ada sebarang keraguan pada ayat-ayat itu. Maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita isi kandungan di dalam dan di dalam Al-Quran itu tak perlu lagi kita ragu-ragu. Okey, dari sudut hukum yang terdapat di dalamnya, nasihat di dalamnya, cerita-cerita di dalamnya, semua itu tak perlu kita ada keraguan. Kerana apa? Mir Rabbil Alamin, kerana ia turun daripada Rabb sekalian alam. Okey, dalam ayat ni tuan-tuan mendapati perkataan tanzil, perkataan tanzil pernah kita ulas ketika mana kita membicarakan ayat-ayat dalam surah Yasin. Perkataan tanzil merujuk kepada penurunan ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan secara sedikit demi sedikit, peringkat demi peringkat. Dan perkataan tanzil menunjukkan bahawa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Kerana apa? Kerana perkataan tanzil ini dia bermula daripada nazzala yunazzilu tanzil. Jadi kalau jumpa perkataan tanzil seperti mana ayat ni, Allah nak menyampaikan kepada kita Al-Quran itu turun, ia adalah secara berperingkat-peringkat. Masa zaman Nabi berada sebelum hijrah, 13 tahun turunnya beberapa surah-surah daripada Al-Quran. Apabila Nabi berhijrah, turun lagi ayat-ayat Al-Quran. Hampir kalau kita gabung peringkat Nabi berada di Mekah dan setelah Nabi berhijrah, lebih kurang ada 23 tahun. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa teladan yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat yang kedua ini? InsyaAllah kita akan bincangkan ada 4 pengajaran. Jadi kita masuk kepada pengajaran yang pertama. Pengajaran yang pertama, kita dapat belajar
salah satu daripada nama-nama lain bagi Al-Quran adalah Al-Kitab. Maknanya kadang-kadang Allah guna nama Al-Quran, tapi kadang-kadang Allah juga menggunakan nama Al-Kitab. Namun begitu, tidak semua kalimah Al-Kitab di dalam Al-Quran merujuk kepada Al-Quran. Tetapi salah satu nama bagi Al-Quran adalah Al-Kitab. Pelajaran nombor 2. Allah nak bagi tahu kepada kita pada hari ini, pada pagi ini, bahawasanya Al-Quran memang benar-benar diturunkan dari Allah, dan cara diturunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur. Dia ada banyak hikmahnya secara beransur-ansur. Antara hikmahnya supaya Nabi dapat menghafal ayat-ayat itu dengan sempurna. Begitu juga untuk memastikan manusia boleh mempraktikkan segala perintah dalam ayat Quran ini dengan penuh kemudahan dan sebagainya. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, pengajaran yang ketiga, kita dapat belajar Nabi Muhammad itu, Nabi SAW itu adalah benar-benar seorang Rasul. Macam mana kita boleh katakan pengajaran ayat ni dikaitkan dengan Nabi seorang Rasul? Kerana hanya manusia yang ada gelaran Rasul sahaja yang layak untuk menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan pengajaran yang keempat, sebab waktu kita pun dah memasuki 20 minit yang pertama, maka pelajaran yang keempat yang kita dapat belajar, cara Allah Ta'ala mentadbir sekalian alam adalah dengan Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan kepada kita semua. Jadi cara Allah ni dia adalah pengatur sekalian alam. Jadi cara dia mengaturkan sekalian alam ini, Allah turunkan panduan supaya manusia yang hidup di alam ini, dia ada rujukan dia, iaitu Al-Quran. Baik, kita teruskan dengan 2 tindakan yang boleh kita ambil untuk pengisian kita pada pagi ini. Nombor 1, setelah kita mengetahui pengajaran ayat tadi, maka tindakan yang pertama, kita kena yakin bahawa segala isi kandungan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena yakin, kerana Allah telah jelaskan Al-Quran itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Dan tindakan yang kedua, kalau kita dah yakin, kita kena buat apa? Maka kita kenalah mengambil berat. Hendaklah kita mengambil perhatian. Kita kena cana. Kita kena apa? Kita kena bertindak. Kita dah tak boleh lagi dah nak mengabaikan mana-mana ayat-ayat Al-Quran. Kerana apa? Kerana ayat-ayat itu ianya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dikaitkan dengan Allah, apa saja yang datangnya dari Allah, kita perlu mengambil berat, kita perlu mengambil tindakan. Maka kita tidak boleh berpaling, kita tidak boleh menolak mana-mana yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla, seperti mana turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita dah selesai pada ayat yang kedua. InsyaAllah besok pagi kita akan memasuki keterangan bagi ayat yang ketiga dan juga keterangan bagi ayat yang keempat. Moga-moga pagi ini kita mendapat banyak manfaat. Allah bagi kita rahmat, Allah bagi kita berkat, dan kita semua dapat bertindak. Kita dapat menambah baik diri kita setelah kita memahami keterangan ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang Allah rahmati, yang Allah kasihi. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi ini kita dapat sama-sama
menunaikan salat subuh secara berjamaah. Seterusnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita mengambil seberapa banyak petunjuk teladan daripada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diletakkan di dalam surah As-Sajdah. Pagi ini insya-Allah kita akan mempelajari ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, kalau nota yang bercetak sila rujuk pada muka surat yang ke-37, yang mana pada pagi semalam kita telah mendapat pendedahan bagaimanakah pendekatan untuk memahami ayat-ayat bagi surah-surah yang tertentu, iaitu dengan melihat pembukaan dan penutupan ayat. Alhamdulillah semalam juga kita telah mempelajari ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Ayat pertama dan ayat yang kedua ini ia berkaitan penerangan tentang Al-Quranul Karim. Maka pada pagi ini ayat yang ketiga juga masih lagi berkisarkan tentang Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang mentadbir sekalian alam. Kalau ayat kita baca semalam, Allah Ta'ala telah jelaskan bahawa Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah. Namun ada manusia yang masih lagi tidak boleh menerima akan kebenaran tersebut. Maka ayat yang ketiga menjelaskan apa yang mereka katakan terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kita kena baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Am yaqulu naftarah, bahkan mereka ini sentiasa mengatakan iftarahu, dia iaitu Muhammad yang mengada-adakannya. Jadi ayat nombor 3 ni menjelaskan bahawa walaupun ayat yang kedua Allah bagi tahu Al-Quran itu turun daripada Rabbil Alamin, tapi masih lagi mereka nak kata, mereka tetap tuduh kata Muhammad yang reka-rekakan ayat-ayat Al-Quran tu. Sekali lagi Allah itu menjelaskan bahkan ia adalah haqqu mir rabbik, perkara yang benar yang datang daripada Tuhanmu wahai Muhammad. Okey, maknanya ayat yang ketiga ni Allah menegaskan sekali lagi bahawa Al-Quran itu memang datangnya dari Rabb, daripada Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir. Kemudian Allah menerangkan Al-Quran itu turunnya untuk apa? Litunzira,
supaya engkau memberikan inzar, memberikan peringatan. Okey, perkataan tunzir kita dah ulas pada surah Yasin yang lalu. Apabila sebut tentang tunzir, iaitu al-inzar, dia adalah peringatan yang berbentuk ancaman, amaran. Kepada siapa? Qauma, satu kaum, iaitu umat Nabi SAW. Ma atahum, yang mana mereka ini telah lama tidak didatangi, min nadhirin, seorang pemberi peringatan, min qablika, sebelum kamu, la'allahum yahtadun, semoga mereka-mereka yang dapat peringatan, dapat amaran daripada kamu wahai Muhammad, mereka itu akan mendapat hidayah, sentiasa mendapat petunjuk. So ayat ni ringkasan dia, Allah nak sebut tentang hakikat Al-Quran turun dari siapa, tapi ada manusia yang tetap nak mempertikaikannya. Dan ayat yang ketiga menjelaskan Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah untuk apa. Okay. Jadi kita lihat apa yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ketiga ini. Yang pertama, kita dapat mempelajari bahawasanya orang-orang yang musyrik, orang-orang musyrikin, mereka telah menuduh Al-Quran itu adalah rekaan manusia. Siapa manusia tersebut? Sudah pasti mereka tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat lagi kita sebut penggunaan huruf abjad kan? Kalau mereka tuduh Nabi SAW yang reka, kenapa mereka tak boleh datangkan, kenapa mereka tak boleh buat satu surah yang sama macam Quran? Betul tak? Mereka tuduh je tahu, tapi nak bawa datangkan sama macam Al-Quran, mereka tak mampu nak buat. Sebab itu Allah mulakan surah As-Sajadah dengan huruf-huruf hijaiyah, kerana nak mempertahankan bahawa Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah. Kemudian yang kedua, kita dapat mempelajari pada pagi ini bahawasanya Allah nak menjelaskan kepada kita Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Okey, untuk dua pengajaran pada pagi ini kita kuatkan dengan dua ayat dalam suratul Furqan, ayat nombor 4 dan ayat nombor 5. Kita akan dapat jawapan yang lebih lengkap apa yang mereka tuduh, macam mana mereka tuduh tu. Sebab ayat 3 hanya Allah kata mereka menuduh Muhammad yang buat-buatkan ayat tu. Okey, jadi kalau kita sokong dengan ayat-ayat lain, kita akan dapati ada lagi beberapa maklumat lain yang mereka kata Quran itu apa. Okey, kalau dalam suratul Furqan ayat yang keempat, mereka kata Quran itu apa? Dia kata ifkuf tarah. Dia kata itu adalah dia kata apa? Dia kata Al-Quran ini adalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad. Ayat ini dia sama macam ayat 3 tadi. Mereka kata Nabi yang reka dia, Muhammad yang reka dia. Lepas tu mereka kata apa? Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dan Nabi dan Muhammad ini dia telah dibantu oleh kaum yang lain. Nampak tak? Mereka kata bukan Muhammad je buat ni, ada orang yang tolong dia ni. Itu pada ayat yang keempat suratul Furqan. Allah Ta'ala kata pada mereka ni, mereka ni telah melakukan zulman wa zura. Mereka telah buat satu tuduhan yang sangat zalim dan juga dusta. Bukan sekadar itu, ayat nombor 5 suratul Furqan, Allah menerangkan. Mereka kata apa?
Mereka kata waqalu asatirul awwalin. Mereka kata Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang yang terdahulu, yang Nabi Muhammad, yang Muhammad tu minta supaya Al-Quran itu dituliskan. Maksudnya mereka kata bukan sekadar Muhammad reka, bahkan mereka kata yang Muhammad reka tu Muhammad ambil daripada cerita-cerita dongeng orang dulu. Muhammad minta orang tuliskan untuk dia. Kemudian yang ditulis itu dibacakan pula pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dahsyat tak tuan-tuan? Macam mana orang menuduh tentang ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita faham dulu 3 ayat yang pertama ni, faham surah Sajadah, supaya apabila kita salat setiap pagi Jumaat dibaca ayat 1, 2 dan 3, kita akan teringat macam mana Allah mempertahankan tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak habis lagi pengajaran dia. Kita tengok pengajaran yang ketiga. Pada ayat yang ketiga tadi, kita dapat penjelasan bahawa Al-Quran itu dia memang turun dari Allah. Tetapi ada sebab tak? Ada sebab dia. Apa hikmah dia? Hikmahnya adalah untuk inzar, adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Okey, kita belajar Al-Quran ni turun untuk bagi peringatan. Nampak tak? Litunzir, untuk memberikan amaran. Nanti waktu kita belajar dekat tindakan, kita mengakui Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan. Tapi kita ambil tak peringatan tu? Kita cari tak peringatan tu? Atau baca sahaja? Yang tu persoalan dia. Sebab kalau kita hanya membaca, kita telah menafikan fungsi Al-Quran itu turun. Ini yang kita usaha untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Al-Quran, untuk kita menyelesaikan tujuan turunnya Al-Quran untuk memberikan peringatan. Jadi kalau kita hanya membaca semata-mata, sekalipun dengan lagu-lagu taranumnya, faham tak? Wajar sampai tarik urat leher ni nak baca ayat Quran tu. Tetapi engkau ambil tak peringatan? Engkau ambil tak nasihat dari Al-Quran? Engkau gali tak apakah pesanan dari Allah itu? Kalau tidak, kita telah menafikan ada sebab utama diturunkan Al-Quran kepada kita. Kemudian pelajaran yang keempat, kita dapat pelajari bahawasanya orang kafir ini, orang-orang yang musyrikin ini, mereka ini berpeluang untuk mendapat hidayah Allah jika mereka mendengar, mereka mengambil peduli mana-mana ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sebab pelajaran 4 ni Allah kata pada ayat 3 tadi, la'allahum yahtadun. Moga-moga mereka ini sentiasa mendapat hidayah. Okey, jadi apa tindakan yang kita kena buat setelah kita faham ayat yang ketiga ini? Ada 2 tindakan untuk pengisian pada pagi ini. Nombor 1, kalau kita belajar tadi dekat pengajaran, Al-Quran ini benar-benar dari Allah, fungsinya untuk memberikan peringatan, maka kita kena buat apa? Maka jawapannya nak dan tak nak, kita tidak boleh mengabaikan mana-mana peringatan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sepatutnya kita tiap-tiap hari kita kena cari apa peringatan Allah hari ini, apa nasihat Allah hari ini. Imam baca rakaat pertama, imam baca rakaat kedua, kita mungkin tak faham, tapi kita kena cari. Hari ini imam menyampaikan peringatan apa daripada ayat Quran yang dibaca.
Rakaat kedua, imam baca apa hari ini? Peringatan apa yang Allah nak bagi kepada kita pada rakaat yang kedua? Sebab itu sebaik-baiknya kalau boleh masjid taqwa sebelum dibaca ayat-ayat di dalam solat diberitahu dulu pada jemaah. Besok pagi kan imam nak baca surah ini rakaat pertama, surah ini rakaat yang kedua, supaya tuan-tuan malam tu telah bersiap sedia membaca. Okey, besok imam nak baca ayat ni, baca ayat ni, supaya apabila kita solat, kita keluar pada solat, kita dapat apa? Kita dapat peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Habis saya kena serang imam apa ni? Tak adalah, ni contoh je, nak ambil peringatan. Baik, teladan yang kedua, kalau kita dah tahu dah hari ni, dah jelas Al-Quran ni turun untuk peringatan, maka kita kena mengambil seberapa banyak petunjuk daripada Al-Quran yang boleh kita jadikan sebagai panduan hidup, sebagai iktibar. Kita kena semak balik. Adakah kita ini sama seperti yang Allah Ta'ala hendaki kita lakukan? Ataupun kita ini berbeza dengan apa yang Allah perintahkan? Kita kena tanya diri kita. Kita buat tak apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran? Kita tinggalkan tak apa yang Allah larang di dalam Al-Quranul Karim? Nanti insya-Allah waktu kita belajar suratul Hujurat, surah bilik-bilik, surah ini memang wajib kena diterangkan. Sebab surah ini adalah surah berbentuk moral adab. Nanti kita akan dapati ada banyak Allah kata, jangan. Tetapi manusia, ada kisah. Nanti kita akan belajar dan kita akan dapati, kita semak, kita sama tak seperti mana yang Allah perintahkan kepada kita. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebab kita dah melalui pembelajaran, dah masuk surah yang ketiga. Maknanya tahap kita ni sepatutnya tahap yang macam mana? Tahap yang dah kata orang dah masuk tahap tinggilah maksudnya, insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan, kita sama-sama minta rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Okey, selesai ayat yang ketiga, maka kita nak masuk kepada ayat yang keempat. Okey, masuk pada ayat yang keempat sampai ayat nombor 6, Allah Ta'ala nak tukar pula kepada tema, nak kita semua renung, fikir tentang kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala ni bukan sekadar dia nak highlightkan isu tentang Quran, bukan sekadar dia nak highlightkan isu tentang Rasul, tetapi Allah Ta'ala nak menekankan yang menurunkan Al-Quran itu siapa, yang menghantar Rasul itu siapa. Maka Allah terangkan pada ayat 4, ayat 5 dan ayat nombor 6. Jadi supaya tuan-tuan tahu macam mana daripada satu tema kepada satu tema yang lain yang Allah Ta'ala susun di dalam surah As-Sajdah. Okay, jadi kita mulakan pada ayat yang keempat. Muka surat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fis sittati ayyam.
ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Terjemahan ayat, Allah yang telah menciptakan samawat, iaitu 7 langit, wal arda, yang menciptakan juga bumi. Ni Allah susun, cipta langit dulu, lepas tu Allah cipta bumi. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ, serta Allah lah yang menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi itu dalam tempoh 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arasy. Okey, tuan-tuan baca dekat terjemahan ni. Terjemahan ini saya merujuk kepada terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh Jakim. Siapa yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman adalah tafsir karangan Syekh Abdullah Basma'i. Okey. Kemudian Allah mengatakan malakum min duni, kamu tidak akan mendapat pelindung, wala syafi', begitu juga kamu tidak akan dapat mana-mana yang boleh memberikan manfaat selain daripada dia. Afala tatazakkarun, maka tidakkah kamu sering mengambil ia sebagai peringatan untuk kamu? Okey, ayat ni dia ada banyak perkara yang kita nak kena kupas. Yang pertama, cerita tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian kita nak kupas ayat istiwa 'alal 'arsy. Kemudian kita nak kupas malakum min dunihi min waliyyin. Kalau tengok kepada masa, macam dah sampai kepada waktu nak kena berhenti, dah 23 minit. Tapi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan, kalau boleh baca dulu maklumat-maklumat yang ada di dalam nota ni. Ya, baca elok-elok, perhatikan baik-baik, sebab dalam nota-nota ni tuan-tuan akan jumpa daripada ulama mana kita menggunakan tafsiran ayat. Sebab tu tuan-tuan akan dapati, tuan-tuan akan jumpa, oh, ayat ini maknanya dirujuk dalam kitab apa, tafsiran yang mana. Okay, jadi tuan-tuan puan rahimani rahimakumullah, kita berhenti dengan kadar ini. Alhamdulillah, walaupun dalam tempoh waktu hampir 24 minit ini, kita dapat sedikit sebanyak pagi ini mengambil beberapa pelajaran, mengambil beberapa pesanan dari Allah Azza wa Jalla. Cukup indah hidup kita pagi-pagi, kita mulakan dengan membaca kalam Allah, kemudian kita mengambil hidayah daripada kalam Allah. Moga-moga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quranul Karim dapat menemani kita di dalam kubur dan seterusnya menjadi memberi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. InsyaAllah besok saya akan bawa lagi beberapa nota tambahan. Jadi tuan-tuan janganlah bersedih. Ya, saya minta maaf
Jadi besok insya-Allah saya bawa lagi lebih kurang dalam saya bawa hanya 100 sahaja semalam dengan pagi ni. Standard Masjid Taqwa ni dia 140. Tapi saya akan bawa nanti. InsyaAllah pagi esok saya bawa 40 lagi salinan. Jadi saya minta maaf pada muslimat. Minta maaf juga kepada pihak muslimin yang tengok saya semacam je tu. Saya minta maaf lah. Okey, saya gurau-gurau je. Saya minta maaf. InsyaAllah besok saya bawa. InsyaAllah dengan rahmat dari Allah saya akan bawa lagi beberapa salinan-salinan yang lain. Mohon maaf atas kekurangan, kelemahan. Mana-mana penambahbaikan, nasihat, bolehlah kita sama-sama kita saling mengambil ia sebagai petunjuk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi. Alhamdulillah pagi ini kita dapat menghadirkan diri kita ke salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu rezeki yang besar dari Allah, rahmat dari Allah. Seterusnya kita dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah seperti mana yang disunahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sementara kita menanti masuknya waktu syuruk, kita isikan waktu-waktu pada pagi yang terbaik ini, hari Jumaat ini, dengan kita memahami ayat yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk dibaca pada setiap salat subuh pada rakaat yang pertama, iaitu surah As-Sajdah. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki ayat yang keempat, yang mana ayat yang keempat ni telah pun kita bacakan pada hari yang sebelumnya, namun kita akan bacakan sekali lagi. Sebelum kita masuk kepada ayat yang keempat, izinkan saya untuk membuat hubung kait. Yang pertama sekali, apabila kita nak faham mana-mana ayat di dalam sesuatu surah, tuan-tuan kena menghubung kaitkan dengan tujuan surah. Seperti yang tuan-tuan telah pun melalui waktu kita belajar surah Al-Kahfi. Kita belajar terlebih dahulu objektif, maqsad ataupun tujuan kepada suratul Kahfi. Begitu juga ketika mana kita membaca surah Yasin, kita menerangkan tujuan Allah menurunkan surah Yasin. Begitulah yang ada pada surah As-Sajdah. Jadi suratul Sajadah, kalau kita mengingati pada hari pertama kita membincangkan latar pengenalan suratul Sajadah, kita telah mengetahui bahawa tujuan utama 30 ayat dalam suratul Sajadah ini adalah ayat-ayatnya Allah Ta'ala nak membimbing kita supaya kita menjadi manusia yang tunduk,
yang patuh, yang merendah diri, yang pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah surah ini dipilih dengan nama As-Sajadah. Jadi apabila kita sujud sajadah, kita telah meletakkan muka kita dengan beberapa anggota tubuh badan kita untuk menunjukkan bahawa kita ini menghambakan diri kita kepada Allah. Okey, setelah faham tujuan surah, maka marilah kita melihat bagaimana Allah Ta'ala nak bawa ayat-ayat ini kepada tujuan surah yang kita sebutkan tadi, bermula daripada ayat 4 sehinggalah ayat 9. Okey, ayat 4 sampai ayat 9. Okey, maklumat ni tuan-tuan boleh lihat pada muka surat yang ke-42 di dalam nota yang bercetak. Kalau dalam slide soft copy, tuan-tuan boleh tengok pada slide yang ke-84. Okey, kalau kita sampai ayat 4 sampai ayat nombor 9. Okey, ayat 4 sampai ayat 9 ni adalah ayat yang kalau kita faham dia, nanti dekat hujung dia, sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita tentang kekuasaan dia, kebesaran dia, keagungan dia. Itu fungsi ayat 4 sampai 9. Okay. Daripada ayat 4 sampai 9 ni, kita pecahkan dia kepada dua. Pecahkan kepada dua, kita ambil kumpulan ayat 4 sampai ayat 6. Allah menceritakan tentang khusus, cerita tentang dirinya itu sendiri. Bagaimana dia menciptakan langit, jadi kita akan sebut. Kemudian pada ayat 7 sampai ayat 9, Allah Ta'ala memberikan tumpuan kepada kejadian manusia. Maksud dia, pada ayat 46 Allah cerita khusus tentang diri dia yang maha agung. Kemudian ayat 7 dan 9 Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana Allah menciptakan makhluknya. Antara makhluk yang Allah nak tekankan pada ayat ini adalah Al-Insan. Okey, dah tuan-tuan dah jelas pembahagian ayat? Okey, apabila tuan-tuan mengakui, meyakini tentang kebesaran dan keagungan Allah pada kumpulan-kumpulan ayat ini, hujung dia apa tahu? Hujung dia sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajak kepada kita supaya mengesakan dia. Itu je sebenarnya. Jadi cara nak bagi manusia ini mentauhidkan Allah, maka dengan dipaparkan terlebih dahulu apa sebab manusia perlu mentauhidkan Allah, apa bukti dia. Maka bukti-buktinya kita boleh lihat pada ayat 4 sehingga ayat nombor 9. Jadi kita mulakan membaca ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah yang telah menciptakan langit dan Allah yang telah menciptakan bumi
dan apa-apa di antara langit dan bumi dalam masa 6 hari. Okey. Kenapa Allah Ta'ala nak mulakan dengan menyebut dia mencipta langit dan bumi? Kerana yang paling jelas manusia dia boleh nampak Allah itu sangat agung adalah pada melihat langit dan bumi. Sebab semua orang boleh nampak langit, semua orang boleh nampak bumi. Langit dan bumi ini sangat luas. Jadi Allah mengatakan, kalau kamu rasa takjub pada langit dan bumi ini, Allah kata, dialah yang menciptakan langit dan bumi itu dalam tempoh masa 6 hari. Okey. Kalau tuan-tuan nak lebih memahami macam mana Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, 6 masa, tuan-tuan dan perempuan digalakkan supaya merujuk kepada ayat-ayat lain yang ada menyebut maklumat yang sama. Allah menciptakan semua langit dan bumi dalam masa 6 hari, seperti suratul Al-A'raf ayat 54, surah Yunus ayat 3, surah Hud ayat 7, sampailah kepada surah Al-Hadid ayat yang keempat. Kenapa Allah Ta'ala nak menciptakan langit dan bumi ni dalam 6 masa? Kenapa? Sedangkan Allah ni dia boleh menciptakan tanpa perlukan apa-apa pun masa pun. Seperti mana kita belajar dalam surah Yasin pada ayat nombor 82, Allah mengatakan Allah ni kalau dia nak jadikan sesuatu, cukup hanya dia katakan kun, jadilah, dia boleh jadi. Tapi kenapa Allah dia menyebut mencipta langit dan bumi dalam 6 masa? Walaupun para ulama bahas 6 masa tu adakah 6 hari macam kita lalui, para ulama berbeza pandangan dalam mengatakan bab itu. Tetapi yang pasti ayat tu Allah menyebut tentang mengambil juga masa. Bukan kerana Allah itu lemah, bukan Allah Ta'ala itu tak mampu menjadikan dalam sekelip mata, tetapi Allah nak tunjukkan kepada kita, kalau kita nak buat sesuatu yang penting, maka kita perlulah ambil masa. Betul tak? Penting ni, maka tak perlu terkejar-kejar. Ambil masa supaya setiap sesuatu yang berlaku itu dia memerlukan kepada satu fasa, satu peringkat, kepada satu peringkat. Inilah hebatnya Allah. Kita jangan melihat kepada kenapa Allah perlukan masa tu, tapi kita melihat kepada bagaimana Allah itu sendiri dalam menciptakan makhluk dia yang besar macam 7 langit, 7 bumi pun Allah membuatnya mengikut satu peringkat kepada satu peringkat. Baik, kita pergi kepada perbahasan yang kedua yang Allah menceritakan dia itu istawa 'alal 'arsy. Okay. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan dia telah istawa 'alal 'arsy. Okey, maklumat ni kena faham baik-baik supaya kita tidak tersalah faham. Okey. Maka untuk memahami ayat ini, kita orang yang biasa, orang yang ilmunya sangat sedikit, maka kita perlu merujuk kepada mana-mana sarjana, mana-mana alim ulama yang mahir di dalam bidang mentafsirkan ayat. Maka antara satu kitab tafsir yang boleh kita rujuk adalah Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni dia dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dulu di Malaysia beliau pernah mendapat anugerah tokoh makna hijrah, tak silap saya, ulama yang bertarafkan antara bangsa, semua orang kenal dia ni. Tapi beliau telah kembali ke rahmatullahu alaih, seorang yang pakar dalam bidang fiqh. Tapi dia juga ada mengarang Tafsir Al-Munir. Kalau kita beli yang terjemahan saja ada 15 jilid. Kalau yang Arab saja lebih daripada 15 jilid. Jadi ketika mana nak memahami apa maksud Allah ni istawa 'alal arsy. Okey.
Kalau dirujuk dari sudut bahasa, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Arash ini dia adalah makhluk Allah yang paling besar. Dia panggil a'zamul makhluqat. Kalau ditanya makhluk Allah yang mana yang paling besar, adalah Arash. Okey. Kenapa Allah kata dia istiwa'u 'alal arsy? Maka Dr. Wahbah mengatakan, terus pergi kepada yang kedua tu. Dia kata ayat ini, dia kata, bermaksud Allah menguasai dan mentadbir kerajaannya. Atau dia kata Allah itu bersemayam di arasnya dengan cara yang layak, dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Okay, kena faham dekat situ. Tanpa menyerupakan dengan apa-apa pun, tanpa menentukan masa, tanpa menentukan tempat, iaitu arah. Begitu, jelas maksudnya apa sebenarnya Allah ni istiwa'ul 'alal 'arsy. Okey, jelas maksudnya apa? Maka kita katakan, kalau tengok pada terjemahan pimpinan Rahman, Allah tu bersemayam di arasnya. Cuma jangan kita bayangkan, jangan kita gambarkan, jangan kita samakan Allah itu cara dia menguruskan alam ini, kerajaan dia, jangan sama sekali dengan makhluk. Kerana Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Ataupun Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, kita selesai tentang ayat tu. Jadi kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya. Kalau kita baca pada ayat tadi, ayat tu kan Allah Ta'ala kata, ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Okay, kalau tengok pada nota pada keterangan ayat, Allah sahajalah yang menjadikan alam ini, maka hanya dia sahajalah yang boleh menolong dan melindungi kita. Betul tak? Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta makhluk yang ada antara kedua-duanya. Maknanya semua alam ni Allah yang cipta dia. Kalau Allah yang mencipta semua, maka yang hanya boleh tolong kita, yang hanya boleh lindung kita, Allah ajalah. Jawapannya, kalau Allah tidak mahu menolong kita, tidak mahu menjadi pelindung kita, habislah kita. Kerana tidak ada yang boleh menolong kita melainkan Allah sahaja. Okey, setakat ni boleh faham kalau baca keterangan ayat yang macam tu. Kemudian kalimah waliyin, wali bermaksud mereka yang boleh menolong kita, yang rapat dengan kita. Maka Allah lah sebenar-benarnya wali bagi kita. Okey, jelas tuan-tuan keterangan ayat yang keempat tadi. Okey, nak lebih jelas lagi, mari kita melihat pengajaran ayat nombor 1. Allah telah jelaskan kepada kita bahawa Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dikaitkan juga dengan waktu. Yang kedua, Allah mengajar kita pagi ini supaya tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Nak belajar, nak faham, tak perlu tergesa-gesa. Nak pandai baca Quran, tak perlu tergesa-gesa. Apa pun pekerjaan, maka janganlah tergesa-gesa. Apatah lagi ia benda yang penting. Jelas tuan-tuan? Boleh dapat? Okey. Pelajaran yang ketiga, kita dapat belajar di sini satu kenyataan yang tak boleh nak ditolak lagi, bahawa tiadalah Tuhan bagi manusia itu melainkan Allah, dan tidak ada mana-mana yang boleh tolong kita
Tak ada mana-mana yang boleh bagi syafaat kepada kita melainkan Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang boleh tolong bagi kebaikan pada kita. Tak ada siapa yang boleh tolong jauhkan kita daripada keburukan. Yang boleh tolong kita masuk syurga, yang boleh elakkan kita daripada neraka, melainkan hanya Allah. Moga-moga ayat 4 ini memberikan jawapan kepada kita, kenapalah kita disujud ketika mendengar ayat yang ke-15. Jadi sebelum kita sujud tadi tu, kita kan sujud pada ayat nombor 15. Ini ayat nombor 4. Jadi apabila kita faham ayat nombor 4 ni, maka kita akan dapat jawapan, oh patutlah memang kita kena sujud pada Allah. Memang kita kena tunduk pada Allah. Sebab ayat 4 pun sudah menunjukkan bahawa kita tak boleh tidak, mesti kita memerlukan Allah Azza wa Jalla. Okay, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-5. Allah jelaskan lagi macam mana diuruskan alam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Ayat yang kelima, Allah Ta'ala perincikan lagi. Setelah dia ciptakan 7 langit, dia ciptakan 7 bumi dalam 6 masa tadi, Allah ceritakan lagi. Yudabbir, dia sentiasa mentadbir. Kita kan selalu guna istilah takdir. Inilah perkataan yudabbir. Allah sentiasa mentadbir al-amra, segala urusan, minas samai ilal ardi, dari langit turun ke bumi. Kemudian kemudian ya'ruju ilaihi, urusan yang turun dari langit ke bumi itu dia naik kepada Allah, maksudnya naik kepada pengetahuan Allah. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdar, yang kadar lamanya alfasanatin, 1000 tahun, mimma ta'udun, mengikut perhitunganmu. Okay, kalau baca terjemahan saja agak-agak boleh faham ayat dia ni. Okay, ayat dia kalau disiplin kita, kalau kita tak faham ayat ni, maka kita kena cari tafsir ayat. Okey, apa maksud Allah mentadbir daripada langit ke bumi? Okey, kita tengok ulasan Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, dia kata Allah mentadbir dari langit ke bumi ni maknanya Allah mentadbir urusan makhluknya daripada langit dan bumi. Okey, jelas tuan perempuan. Lauh mahfuz, dia berada di langit yang tinggi, seperti mana tafsir Al-Jalalain. Jadi Allah Ta'ala ni dia mentadbir urusan itu daripada langit dia turun ke bumi. Kemudian kata Ibn Katsir rahimahullah, kita rujuk 2 ulama tafsir yang hebat ni. Ni dipanggil ulama tafsir yang otak-otai ni. Kan? Di antara yang pakar bidang tafsir Ibn Katsir. Al-Imam At-Tabari ni tak dinafikan lagi lah, dia adalah chief bagi semua ulama tafsir. Lepas tu pelajar-pelajar yang belajar ilmu tafsir, kalau sebut Tabari je, dia macam, oh wajib kena rujuk Tabari tu. Okey, Ibn Katsir
menjelaskan ayat yudabbirul amra minas sama, maknanya Allah menurunkan urusannya dari langit yang paling tinggi ke bahagian bumi ketujuh yang paling dalam. Hebat tak Allah ni? Maknanya Allah ni, cara dia menguruskan alam ni, kalau makhluk yang berada di dalam tanah, kalau kita kata cacing dalam tanah tu pun, semua itu dijalankan oleh Allah yang Maha Esa. Hebatnya, sampai ke dalam tanah tu pun Allah yang boleh, Allah akan aturkan dalam tanah tu jadi apa, nak keluar minyak ke, nak keluar galian ke, semua itu Allah yang aturkan. Okey, jelas tuan-tuan? Setakat ni boleh faham. Kemudian apa maksud ayat kata summa, kemudian ya'ruju ilaihi, dia naik kepada pengetahuan Allah tu. Okey, kita lihat apa ulasan al-Imam Tabari. Maksud dia macam ni. Maksud dia adalah, kita baca ayat tadi tu kan, dia macam ni. Lepas dari langit turun ke bumi, lepas tu naik balik ke langit tu dalam tempoh 1000 tahun. Kalau kita kira macam, lamanya nak naik ke langit sampai 1000 tahun. Sedangkan kata Allah, dia hanya 1 hari je. Apa maksud dia? Okey, kalau tuan baca tafsir, banyak ulama-ulat maksud dia apa. Tapi saya memilih apa yang dipilih oleh Al-Imam Tabari. Tuan-tuan dekat ayat tu tulis Tabari kan, jangan baca ta, baca ta. Tabari. Imam Tabari kata apa? Imam Tabari ni dia nukilkan 4 ulama tabi'in. Dia kata Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak dan Ikramah mengatakan maksud ayat itu adalah turunnya malaikat ini dalam tempoh jarak 500 tahun dan naik balik malaikat ni ke langit dalam tempoh 500 tahun. Maksudnya turun 500, naik 500 tahun. Tapi sebenarnya itu kita yang kira. Tapi pada perjalanan malaikat dia berlaku sekelip mata. Bukanlah maksudnya contoh. Allah kata, okey, hari ini takdir hujan lebat, mesti hujan lebat pada tempat sekian dan sekian. Contoh. Ataupun Allah kata, hantarkan rezeki kepada si fulan ke si fulan. Bukan bermaksud 500 tahun baru hujan nak turun. Tunggulah 500 tahun. Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya kita kalau kita kira nak dapat sesuatu, urusan tu turun macam 500 tahun. Dan kalau dia nak naik balik yang urusan yang telah dijalankan tadi tu, malaikat-malaikat ni kalau dia nak naik balik memerlukan 500 tahun. Itu pada pengiraan kita. Tapi bagi para malaikat ia berlaku dalam sekelip mata. Setakat ni boleh faham? Itulah pentafsiran yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Okey, itu dalam perempuan rahimani wa rahimakumullah. Masa pun dah masuk ke 26 minit dah lebih dah, sebab nak cerita langit ni dia macam panjang sikit ayat dia ni. Jadi pengajaran ayat mungkin tak sempat nak saya tutup dengan pengajaran, boleh tutup dengan ayat nombor 5, boleh tuan-puan? Saya minta waktu kecemasan sikit. Okey tuan-puan rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita ambil 2 pengajaran saja, 2 pengajaran. Balik ni kita boleh buat apa? Okey, nombor 1, kita dapat belajar dekat sini betapa hebatnya Allah ni, kemuliaan Allah, keizahan Allah dalam mengatur urusan makhluknya. Sebab kita tahu kan langit dan bumi ni kan jarak dia terlalu jauh. Okey, nombor 2, semua urusan di langit dan di bumi di bawah tadbirnya Allah Azza wa Jalla. Kena pegang maklumat ni supaya nanti ketika kita nak sujud kita dapat jawapan. Oh, kenapa aku kena sujud kepada Allah ni? Mana kita nak kata bahawa, itulah saya kata tadi tu, semua urusan di langit, rezeki, mati, hidup, apa pun ni sebenarnya di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kukuhkan lagi pelajaran nombor 1 dan 2 ni, saya nukilkan 2 ayat lain. Pertama, surah Al-A'raf ayat nombor 54.
Allah kata apa? Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahawa hanya kepada Allah jualah urusan makhluk dia. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah yang telah mencipta dan mentadbir seluruh alam. Sebab tu kita ni, kalau kita duduk bagi pendapat gini, pendapat begini kan, kita kata dah Allah izinkan, maka kita kata apa? Kita serahlah segala-galanya kepada Allah. Itu je jawapannya. Ala lahul khalqu wal amr. Kita tengok satu ayat lain, surah Al-Hadid, pada ayat yang kedua Allah kata apa? Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Dialah yang memiliki kuasa pemerintahan di langit dan di bumi, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Sebab tu kita dalam hidup ni, kita akan serahkan takdir kita, hidup kita, nyawa kita, sehat kita ke, senang kita ke, kita kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berhenti pada ayat yang kelima. Isnin yang akan datang, insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang keenam. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan, waktu dah agak lewat sedikit. Moga-moga dua ayat ni dapat menambahkan lagi rasa kekaguman kita, keimanan kita. Kita rasa Allah Ta'ala ini memang Allah yang maha berkuasa, yang maha agung. Tanpa Allah, maka mungkin kita ini tidak ada, mungkin kita tidak wujud di muka bumi ini, dan segala-galanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya insan, lala fi khusrin, benar-benar dalam kerugian yang amat banyak, illa, melainkan manusia yang watawasau bil haq, yang sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran, watawasau bil sabr, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.